subtopik yang kedua untuk bab 4 operasi set iaitu kesatuan set. Kesatuan dia adalah semua unsur. Okey. Kesatuan semua unsur. Kesatuan set P dan set Q ditulis menggunakan simbol U. Okey, yang ini simbol untuk kesatuan. Okey. P kesatuan Q mewakili semua unsur dalam set P atau set Q atau kedua-dua set P dan set Q. Okey. Contoh di bawah gambar Raja Van. Okay, pada gambar Raja Van, kawasan lorekan untuk P bersilang, kawasan lorekan untuk P kesatuan Q adalah semua bulatan P dan semua bulatan Q. Okay, kita lorekkan keseluruhan bulatan P dan keseluruhan bulatan Q. Okay, yang ini kalau P dengan Q dia ada tempat persilangan, dia bertindih. So, kita akan lorek semua P dan juga Q. Kalau Q, okay, Q subset kepada P, kita akan lorekkan keseluruhan bulatan yang besar. So, kalau kat sini bulatan yang besar adalah bulatan Q. Jadi, kita lorek semua bulatan besar itu. Okay, yang ketiga, P, Q, R. Okay, kita ada 3 set P, Q, R dan pada soalan dia cuma nak Q kesatuan R. So, kita akan tengok bulatan Q dan bulatan R. Okay, kesatuan semua maksudnya kita akan lorek keseluruhan Q dan keseluruhan R. Okay, yang keempat ni P kesatuan Q kesatuan R. Okey, ada 3 set P, Q, R. Semuanya kesatuan. Okey, dua-dua yang dia bagi di bawah ni kesatuan. Jadi, kita akan lorek keseluruhan bulatan P, bulatan Q dan bulatan R. Okey, contoh. Okey, contoh. Tengok, dah tulis dah semua, siap-siap. Okey, contoh set P faktor bagi 24. Jadi, kita senaraikan dua nombor yang kita darab, kita dapat 24. Okey, dua nombor yang kita darab dapat 24. Yang inilah nombor dia. 1 darab 24, 2 darab 12, 3 darab 8, 4 darab 6. Okey, 4 darab 6, 6 darab 4. Benda yang sama. Jadi, nombor tu kita cuma tulis sekali sahaja. Okey, sama juga untuk 1 darab 24. Okay? 1 darab 24, 24 darab 1. Sama kan? Jadi, kita cuma ambil sekali sahaja. Jadi, kita pun senaraikanlah nombor ni. Okay, semua nombor yang kita tulis tu tadi, kita pun senaraikanlah dalam tata tanda set. Okay, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Okay, set Q gandaan 3. Gandaan 3 maksud dia sifir 3. Sifir 3 yang kurang daripada 20. Jadi, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Dan set R gandaan 4 kurang daripada 20. Okey, sifir 4 kurang daripada 20. 4, 8, 12, 16. Okey, soalan A, senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. P kesatuan Q, P kesatuan R, Q kesatuan R dan P kesatuan Q kesatuan R. Okey. Dia nak P dengan Q sahaja. Jadi, kita pun tengoklah unsur dalam set P dan unsur dalam set Q. Okey, kesatuan maksudnya kita pilih semua unsur dalam P dan juga dalam Q. Tapi, kalau ada yang sama, kita cuma tulis sekali sahaja. Okey, kalau tengok pada P dengan Q ni, kita ada nombor yang sama iaitu nombor 3, nombor 6 dan juga nombor 12. Okey, jadi 3, 6, 12 ni kita cuma tulis sekali sahaja. Jadi jawapan kita akan ambil semua nombor dalam P dan semua nombor dalam Q. Di 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18 dan 24.
Okey, untuk soalan yang kedua, P kesatuan R. Jadi kita akan tengok set P dengan set R. Okey, P dengan R. Okey, kita tengok dulu ada tak nombor yang sama. Okey, unsur yang sama. Okey, ada 4, 8 dan 12. Okey, 4, 8 dan 12. Jadi 4, 8, 12 ni kita cuma tulis sekali sahaja untuk jawapan P kesatuan R. Okey, so jawapan kita 1, 2, 4, 6, 8, 12. 16, 24. Okey, saya tak buat yang nombor 3. Kita terus je yang keempat. P kesatuan Q kesatuan R. Jadi kita tengok unsur dalam set P, set Q dan juga set R. Okey, ambil semua nombor ketiga-tiga set. Mana yang sama kita cuma tulis sekali sahaja. Okey, so ini adalah jawapan untuk yang keempat. Okey, soalan B, lukis gambar Raja Van yang mewakili set P, set Q dan set R dan lorekkan kawasan yang mewakili kesatuan set yang berikut. Okey, soalan yang pertama, P kesatuan Q. Soalan yang kedua, P kesatuan Q kesatuan R. Okey, sebelum kita boleh lukis gambar rajah ini, sebenarnya kita akan mencari persilangan antara dua set dan juga ketiga-tiga set. Okey, kita akan cari set P bersilang dengan set Q. P bersilang dengan R, Q bersilang dengan R dan P bersilang Q bersilang R. Okey, bila kita dah senaraikan set P, Q dengan R ni, kita nak dapatkan persilangan set P dengan Q, kita akan ambil nombor yang sama antara set P dengan set Q. Jadi nombor yang sama dalam set P dengan Q adalah 3, 6, 12. Okey, lepas tu kita cari persilangan P dengan R. So P dengan R nombor dia 4, 8, 12. Persilangan Q dengan R nombor dia 12. Persilangan ketiga-tiga set P, Q, R nombor dia juga 12. Okey, untuk lukis gambar Raja Van, kita kena buat untuk ketiga-tiga set. Okey, kena buat untuk ketiga-tiga set. So, kita ada P, Q, R. Okey, lepas tu kita masukkan unsur. Dekat sini unsur P bersilang Q bersilang R. 12. Okey, masukkan yang ini dulu. P bersilang Q bersilang R. Kita masukkan dulu. Okey, lepas tu barulah kita masukkan P bersilang Q, P bersilang R dan juga Q bersilang R. So, P bersilang R tempat dia dekat sini. So, masukkanlah nombor dekat sini. Okey, masukkan nombor dia. P bersilang dengan R. Okey, kat sini tempat dia. Kat sini P bersilang dengan R. Dan yang ketiga tu Q bersilang R. Okey, Q bersilang R dekat sini. So, masukkanlah unsur di ruangan sini. Untuk Q bersilang R, kalau yang kat sini P bersilang R, yang di sini P bersilang Q. Okey, ni kat sini Q. Okey. Bila dah masukkan semua persilangan, barulah kita jawab soalan dia. Soalan dia P kesatuan Q. So, P kesatuan Q maksud dia semua P dan semua Q. Okey, kat sinilah kita lorek semua P dan semua Q. Okey, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga pula. Soalan yang kedua. Okey, nak P, Q, R. Okey, kat sini P, sini Q, sini R. Okey, kesatuan semua. Jadi, bila semua kita akan lorek ke semua bulatan P, Q dan bulatan R. Okay, seterusnya, bagaimana anda menentukan pelengkap bagi kesatuan set? Pelengkap bagi kesatuan set ditulis dengan menggunakan dalam braket A, simbol kesatuan, B, tutup braket dan dia ada koma di luar bracket. Okey, ada tanda koma di luar bracket. Okey, kita baca dia sebagai pelengkap bagi kesatuan set A atau set B.
Okey, pelengkap bagi kesatuan set A atau set B ni bermaksud semua unsur yang bukan dalam set A atau set B. Okey, semua unsur yang bukan dalam set A atau set B. Okey, contoh yang pertama ni dia bagi gambar rajah van. Okey, kat bawah ni ada 4 gambar rajah van. Okey, dia bagi soalan pelengkap bagi kesatuan set P dan set Q. Okey, pelengkap bagi kesatuan set P atau set Q. Okey. Mula-mula nak senang, kita tentukan di mana P kesatuan Q. Okey, P kesatuan Q adalah dalam bulatan P dan juga bulatan Q. Okey, itu kesatuan. Okey, bila kita tengok pada soalan, dia ada koma di luar bracket, maksudnya pelengkap. Jadi, pelengkap kita akan ambil di luar bulatan P dan Q. So, maksudnya kita lorek kawasan luar bulatan. Okay, nampak tak dia dah buat berwarna purple dekat sini. Okay, ini kawasan untuk pelengkap bagi kesatuan P atau Q. Okay, sama juga untuk yang gambar rajah yang kedua ni. Okay, dia ada bulatan P. Dalam bulatan P ada bulatan Q. Okay, P kesatuan Q maksudnya semua bulatan P dan bulatan Q. Okay, bila dia ada pelengkap, jawapan kita adalah selain daripada bulatan P. Okay, selain daripada bulatan P, dia adalah di luar bulatan P. Okay, kawasan luar bulatan P. Okay. Yang ketiga ni pun sama. Okay, kita tentukan dulu P kesatuan R. P kesatuan R di mana P kesatuan R? Okay, yang ini P kesatuan R. Yang saya ni buat garisan dia tu. Okay, yang ini P kesatuan R. Tapi soalan dia bukan nak P kesatuan R. Dia nak pelengkap bagi kesatuan P dengan R. Jadi, kita akan lorek kawasan selain daripada P dengan R tu tadi. Okay, kita akan lorek semua kawasan selain P dengan R. Okay, dan yang ketiga, P kesatuan Q kesatuan R. Okay, P kesatuan Q kesatuan R. Inilah kawasan untuk P kesatuan Q kesatuan R. Okay, tapi dia nak pelengkap. So, bila pelengkap, kita akan lorek kawasan di luar P, Q dan R. Okay, kawasan luar dia tu. Kita lorek. Okay, contoh 9. Diberi set semesta, X ialah integer di antara 50 hingga 60. G ialah nombor perdana. H, gandaan 4. R, gandaan 5. Okay, senaraikan semua unsur dan nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Okay, mula-mula bila soalan macam ni, kita kena senaraikan apa dia unsur dalam setiap set. Okay. Set semesta, dia kata unsur dia 50 hingga 60. Jadi, kita pun kenalah tulis dia punya unsur. So, 50 termasuk 50 sebab dia ada simbol sama dengan dekat bawah ni. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 dan 60. Okay, set semesta kita antara dari 50 sehingga 60. Okay, set G ialah nombor perdana. Okay, nombor perdana ni kita pilih daripada set semesta. Sebab kita dah ada set semesta. Jadi, untuk set yang lain, kita kena ambil unsur dia daripada set semesta. Okay, jadi set G nombor perdana daripada set semesta. Nombor perdana dia adalah 53 dan juga 59. Okay. H. Okay. H ialah gandaan 4. Gandaan 4 ni adalah sifir 4. Okay. Ini pun sama. Kita pilih daripada set semesta.
So, sifir 4 daripada set semester dia adalah 5, 2, 5, 6 dan 60. Okey, unsur dia 5, 2, 5, 6 dan 60. Okey, dan R. Okey, R ialah gandaan 5. So, gandaan 5 daripada set semester 50, 55 dan 60. Okey, kita dah senaraikan semua set kita. Jadi, kita bolehlah nak jawab soalan. Okey, soalan A. Pelengkap bagi kesatuan set G dengan set H. Okey, mula-mula kita kena tentukan dulu apa unsur kesatuan G dan H. Okey, so kita akan tengok set G dan set H. Okey, so kita akan ambil semua unsur dia. G kesatuan H, jawapannya adalah 52, 53, 56, 59, 60. Okey, kita akan ambil semua unsur dalam set G dan set H. Tapi soalan dia nak pelengkap. Okey, dia nak pelengkap. Dia nak pelengkap bagi kesatuan G dan H. So, macam mana kita nak dapatkan jawapan? Kita akan tengok kesatuan G dengan H ni dengan set semester. Okey, kita akan tengok kesatuan G dengan H dengan set semester. Okey, mana nombor yang kita dah guna dalam G kesatuan H ni kita dah tak ambil. Kita tak ambil dah. Okey, kita akan ambil nombor yang belum digunakan daripada set semester. Okey, tengok nombor 50. Tak ada lagi dalam kesatuan. Tak ada. So, kita ambil 50. Okey, 51. Okey, dalam kesatuan pun tak ada. So, kita ambil 51. 52. Dalam kesatuan dah ada 52. Jadi, tak perlu ambil. 53 pun sama dah ada. 54 tak ada. So, kita tulis 54. 55 pun tak ada. Kita tulis 56. Dah ada dalam kesatuan. Tak perlu tulis. 57 tak ada. Kita tulis. 58 tak ada. Kena tulis. 59 dah ada. 60 pun dah ada. Jadi tak perlu tulis. So inilah jawapan pelengkap bagi kesatuan set G dengan set H. So 50, 51, 54, 55, 57 dan 58. Okey, soalan seterusnya dia kata nyatakan bilangan unsur. Jadi N dipelengkap G kesatuan H adalah, okey, bilanglah ada berapa unsur dalam set kita ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapan kita 6. Okey, itu soalan A. Okey, kita buat pula untuk soalan mana nak buat? Kita buat soalan C lah. Okey, soalan C. Mula-mula kita kena cari dulu kesatuan H dengan I. H dengan I, mana ada I kat sini? Soalan kat sini atas ni R kan? So kat sini H dengan R. Okey, kita akan cari kesatuan H dan R. H dan R. So, kita ambil semua dulu nombor dalam H dan semua nombor dalam R. So, 50, kita susun 52, 55, 56, 60. Okey, itu kesatuan H dengan R. Okey, soalan dia kata pelengkap. Okey, pelengkap untuk H kesatuan R ni. Jadi, kita akan bandingkan kesatuan HR dengan set semester. Mana nombor yang belum kita ambil, kita tulis untuk pelengkap dia. So, nombor yang belum kita ambil 51, 53, 54, 55 dah ada, 56 dah ada, 57 belum, 58 pun belum, 59, 60 dah ada. So, tak perlu nak tulis. Jadi, nak jawab bilangan pelengkap kita. Okey, so bilangan pelengkap ada berapa?
1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6. Okey. Okey, dan seterusnya kita jawablah soalan D ni. Okey, dia tanya pelengkap untuk G kesatuan H kesatuan I. Jadi, kita kena cari dulu G kesatuan H kesatuan R. Okey, bukan I dekat sini. R. So, kita akan ambil semua unsur dalam G, H dan R. So, bila semua unsur dalam G, H dan R, G, H, R. So, kita ambil lah daripada G, daripada H, daripada R. So, nombor apa? Tengok 50 paling kecil. Lepas tu 52, 53. Okey, lepas tu mana lagi? 55, 56, 59 dan 60. Okey, 50, 52, 53, 55, 56, 59, 60. Okey, kita ambil semua unsur G, H dan juga R. Okey, bila nak dapatkan pelengkap G kesatuan H kesatuan R, so kita akan bandingkan yang atas ni dengan set semester. Okey, nombor apa lagi yang kita belum ambil? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Okey, jadi berapa bilangan unsur kita? N. Okey, bilangan unsur pelengkap G kesatuan H kesatuan R adalah 4. Okey, 4. Okey, contoh seterusnya. Contoh 10. 3 buah agensi pelancongan swasta A, B dan C telah dipilih untuk mengadakan pameran pelancongan 2020 di negeri Sarawak. Oleh itu, beberapa bahagian yang dipilih di negeri Sarawak telah mengadakan pameran tersebut adalah seperti yang berikut. Okay, set semester Kapit, Miri, Bintulu, Sibu, Limbang, Mukah, Kuching, Betong. Okay, ini semua daerah di Sarawak. Okay, A, Miri, Sibu, Kuching, Betong. B, Miri, Sibu, Kapit, Limbang. C, Miri, Betong, Kapit, Mukah. Okey, A, B, C ni adalah agensi pelancongan swasta. So, agensi A dia akan buat pameran dia di Miri, Sibu, Kuching, Betong. Okey, agensi pelancongan B, Miri, Sibu, Kapit, Limbang. Dan agensi pelancongan C dia akan buat pameran di Miri, Betong, Kapit, Mukah. Okey, soalan A, senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Pelengkap bagi A kesatuan B, pelengkap bagi B kesatuan C dan pelengkap bagi A kesatuan B kesatuan C. Okey, ini soalan A. Jawapan soalan A. Okey, A kesatuan B adalah, okey, kita tengok mana yang sama. A dengan B, Miri, Sibu. Maaf. A kesatuan B. Jadi kita akan ambil semua unsur dalam A dan juga dalam B. Jadi semua unsur dia adalah Kapit, Miri, Sibu, Limbang, Kuching dan juga Betong. Okey, kita dah ada A kesatuan B. Pelengkap bagi A kesatuan B, apa yang kita belum guna dalam A kesatuan B. Okey, kita bandingkan dengan set semester. Okay, bila kita bandingkan dengan set semester, kita dah guna Kapit, dah guna Miri pun kita dah guna, Sibu, Kuching, Limbang dengan Betong. Okay, jadi untuk soalan pertama ni, yang kita belum guna adalah Bintulu dan juga Mukah. Okay, jadi kita tulislah jawapan untuk pelengkap kita adalah Mukah dan Bintulu.
Okey, soalan A ni dia suruh senaraikan semua unsur dan dia ada soalan B. Soalan B dia adalah lukis gambar rajah van. Okey, soalan B kita kena lukis gambar rajah van. Okey, lukis gambar rajah van dan lorekkan. Okey, kena lorek kawasan yang mewakili pelengkap. Okey, lorekkan pelengkap. Okey, pelengkap untuk soalan mana? Pelengkap untuk soalan A ni. Okey, soalan A1, A2 dan A3. So, kita kena lorekkan. Jadi, kita terus je lah buat. Okey, untuk soalan A, kita dah senaraikan unsur bagi pelengkap set A kesatuan B. Jadi, untuk gambar rajah van, okay, kita akan lukis 3 bulatan A, B, C sebab kita ada 3 set. Okay, kita masukkan persilangan dulu A dengan B. Okay, A dengan B kita ada yang sama Miri dan Sibu. So, kita masukkan Miri dengan Sibu. Okay, lepas tu kita masukkan B dengan C. Okay, B dengan C yang sama adalah Miri dengan Kapit. So, kita masukkan Miri dan Kapit. Okay, lepas tu persilangan A dengan C. Okay, A dengan C. Miri dengan Betung. Okey, Miri dengan Betung. Okey, bila kita dah masukkan persilangan, seterusnya barulah kita letak unsur yang kita belum guna untuk set A, set B dan juga set C. Okey, lepas tu kita ada satu tempat iaitu Bintulu yang tidak ada dalam A, B, C. Okay, Bintulu ni tak ada pun dalam set A, set B, set C. Jadi, kita akan letakkan Bintulu ni di luar bulatan A, B, C. Okay, tapi dia berada di dalam kawasan kotak 4 segi untuk set semesta. Okay, jadi kat mana kawasan lorekkan kita? Kita dah ada gambar rajah van. Kat mana kita perlu lorek? Okay, pelengkap dia. Okay, pelengkap dia mukah dengan Bintulu. So, kita akan lorek mukah. Okay, yang ada mukah ni sahaja. Dan juga Bintulu. Okay, Bintulu ni ada kat luar. So, inilah kawasan lorekkan kita. Okay, ini kawasan lorekkan. Okay, soalan B. Soalan A2 Roman. Dia suruh cari pelengkap bagi kesatuan set B dan set C. Jadi samalah macam kita jawab soalan A ni tadi. Kita kena cari kesatuan B dengan C dulu. Okey, semua unsur dalam B dan semua unsur dalam C. Jadi semua unsur dalam B dan C adalah Kapit, Miri, Sibu, Limbang, Betung dan Mukah. Okey, jadi bila pelengkap dia, kita bandingkan dengan set semesta mana yang belum kita guna. So, yang belum kita guna adalah kucing dengan Bintulu. Okay, so, gambar rajah van sama je gambar rajah van macam soalan A1 Roman tu. Cuma, kawasan lorekkan kita je dah berubah. Okay, so, kawasan lorekkan kita adalah di kucing dan Bintulu. So, kita akan lorek ruangan kucing dan ruangan Bintulu. Okey, semua dekat luar ni untuk Bintulu dan kucing yang kita lorek. Okey, soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. A kesatuan B kesatuan C. Okey, A kesatuan B kesatuan C. Kita cari dulu. Jadi, semua yang ada dalam A, B, C kita senaraikan. Okey, Kapit, Miri, Sibu, Limbang, Mukah, Betung, kucing. So, untuk pelengkap dia, yang mana belum kita ambil dari set semesta. So, Bintulu. Okay, Bintulu yang tak ada dalam senarai di atas ini. Jadi, kawasan lorekkan kita cuma lorek di Bintulu. Okay, Bintulu berada di luar bulatan A, B, C. So, kita akan lorek semua dekat luar ni. Okay, jangan masuk dalam bulatan. Kita lorek luar bulatan. Seterusnya, contoh 11. Okay, ini kita nak menyelesaikan masalah melibatkan kesatuan set.
Okey, sebanyak 26 orang murid telah menyertai program pengakap di tepi sungai. Aktiviti yang dilakukan dalam program tersebut ialah berkayak dan memancing ikan. 18 orang murid berkayak, 15 orang murid memancing ikan, 9 orang murid terlibat dengan kedua-dua aktiviti berkayak dan memancing. Berapakah jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti program tersebut? Bila soalan bermasalah begini, langkah pertama adalah kita keluarkan semua maklumat yang diberi. Okey, maklumat yang diberi. Yang pertama, 26 orang murid ni. Okey, 26 orang murid ni jumlah murid 26. Okey, jumlah murid 26. Okey, berkayak. Okey, kayak. Berapa orang berkayak? 18. Okey, memancing. Saya tulis pancing lah kat sini. Memancing. Dia ada 15. 15 orang memancing. Okey, dia ada 9 orang kayak dan pancing. Okey, berkayak dan memancing dia ada 9 orang. Okey, dia tanya berapa jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti program tersebut. Okey, aktiviti maksud dia yang terlibat dalam kayak dan juga pancing. Okey, 26 ni jumlah murid yang menyertai program pengakap. Program. Okey, yang ini aktiviti. Aktiviti dia apa? Kayak dengan pancing. Okey. Kita tak boleh nak terus tambah 18 tambah 15 ni sebab dia ada yang menyertai dua-dua aktiviti kayak dan pancing. Jadi sebab tu kita tak boleh nak tambah terus 18 tambah 15. So apa yang kita buat? Nak senang, kita lukis gambar Raja Van. Okey, 4 segi, kita ada set semester dan kita ada 2 aktiviti. Okey, ada 2 aktiviti. Aktiviti kayak dan aktiviti memancing. Okey, kita ada kayak dan memancing 9 orang. So, kita akan letak persilangan kayak dan pancing tu, persilangan dia 9. Okey, 9. So, bila kita nak cari kayak sahaja, nak cari pancing sahaja. Macam mana kita nak cari? Okey, untuk kayak sahaja. Okey, untuk kayak sahaja, kita akan buat kayak ni kat sini ada 18 orang kan? Jadi 18 tolak 9. Okey, tolak yang dia buat dua-dua kayak dan memancing. So 18 tolak 9, kita akan dapat 9. Okey, kayak. Lepas tu kita ada yang memancing. Okey, yang memancing, berapa orang memancing? 15. 15 tolak, okey, tolak yang buat dua-dua aktiviti. So, 15 tolak 9, kita dapat berapa? 6. Okey, so kita dah dapat kayak 9 orang. Memancing 6 orang. Yang buat dua-dua aktiviti 9 orang. Okey, kita ada jumlah murid 26 orang. Semua, tapi bukan semua murid dia buat dua-dua aktiviti ni. Jadi kita kena cari murid yang tak join pun dua-dua aktiviti ni. Okay. So yang tak join aktiviti. Yang ni yang nak tulis apa ni? Murid yang tidak sertai. Okay, murid yang tidak sertai 26 orang tolak 9 yang berkayak, tolak 6 orang yang memancing, tolak yang buat dua-dua aktiviti. 9 orang. So 26 tolak 9 tolak 6 tolak 9, kita akan dapat 2. Okay, kita ada 2 orang murid yang tidak buat apa-apa langsung. Okay, jadi soalan dia tanya berapakah jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti. Jadi jumlah murid yang terlibat, okay, ni jumlah murid yang terlibat berapa?
Okey, 26 tolak 2 orang yang langsung tak masuk apa-apa. Jadi, jumlah dia adalah 24 orang murid. Contoh 12. Okey, contoh 12 tu contoh 12. Okey, dia bagi juga dalam problem solving. Okey, soalan penyelesaian masalah. Jadi, langkah pertama kita keluarkan maklumat yang dia bagi. Okey, dewasa, jumlah orang dewasa 100. Yang baca surat khabar. Okey, yang baca surat khabar 40 orang. Yang baca majalah. Okey, yang baca majalah 25 orang. Yang baca buku cerita. Okey, baca buku cerita 18 orang. Lepas tu kita ada surat khabar dan majalah. Okey, surat khabar dan majalah 8 orang. Surat khabar dan buku cerita kita ada 5 orang. Lepas tu kita ada surat khabar dan majalah dan buku cerita kita ada 3 orang. Lagi satu apa? Kita ada majalah dan buku cerita 7 orang. Okey, soalan. Berapakah bilangan yang tidak memilih sebarang bacaan? Okey, dia tak memilih sebarang bacaan. So, kita kena kira yang baca surat khabar sahaja berapa, yang baca majalah sahaja berapa, yang baca buku cerita sahaja berapa. Okey, nak senang jawab, apa kita buat? Kita buatlah gambar rajah van. Okey, nak senang kita jawab soalan. Okey, kita buat gambar rajah van. Ada 3 set. Okey, surat khabar, majalah, buku cerita. Jadi kita akan ada 3 bulatan. Okey, nak senang guna yang bulatan saja. Okey, nak senang. Okey, kita ada surat khabar, majalah, buku cerita. Okey, ada tak yang baca 3-3? Surat khabar, majalah, buku cerita. Okey, ada 3. So, kita masukkan di tengah-tengah kat sini 3. Okey, kita tak buat dot dekat depan dia sebab ni bilangan bukan unsur. Okey, lepas tu kita cari yang baca 2 perkara. Surat khabar dengan majalah. Okey, surat khabar dengan majalah jumlah dia 8. Okey, kalau kita tengok dekat sini tempat persilangan dia ni dah ada nombor 3. Jadi di sini, okey, persilangan kat sini nak cukupkan 8. Kat sini adalah 5. Okey, 8 tolak 3, 5. Okey, surat khabar dengan buku cerita 5 tolak 3, dah ada 3. So, tinggal lagi 2. Majalah dan buku cerita 7 tolak 3, dekat sini 4. Okey, kita dah ada gambar rajah van dan kita dah ada persilangan. Okey, semua tempat persilangan tu dah ada bilangan dia. Okey, sekarang kita nak cari yang baca surat khabar sahaja. Okey, yang baca surat khabar ada 40 orang. Okey, jadi yang baca surat khabar ni S 40, dia akan tolak dengan 5, 3, 2. Kita ambil yang bulatan S ni sahaja. So, dia 40 tolak 5, tolak 3, tolak 2. So, kita dapat 40 tolak 5, tolak 3, tolak 2. 30. Okey, lepas tu kita cari yang majalah sahaja. Okey, majalah 25 orang. So, 25 tolak, okey, pada bulatan M sahaja. Tolak 5, tolak 3, tolak 4. Okey, so jumlah dia adalah 13. Okey, dan yang terakhir tu buku cerita lah. Okey, yang baca buku cerita ada 18 orang. So, 18 tolak
Okey, bulatan C untuk buku cerita. So, dia tolak 2, tolak 3, tolak 4. So, jumlah yang baca buku cerita sahaja adalah 9 orang. Okey, soalan. Berapakah bilangan yang tidak memilih sebarang bahan bacaan? Okey, kita ada 100 orang dewasa. 100 orang dewasa, kita kena tolak dengan yang baca semua. Okey, lupa pula. Pada gambar rajah van ni, kita letaklah nilai kita dapat. S dekat sini 30. M ni 13. C dekat sini 9. So, bila kita nak cari bilangan yang tidak memilih sebarang bahan bacaan, okay, kita ada 100 orang dewasa, jadi tak muat dah nak tulis. Mana tulis? Sinilah. Okay, ni yang tidak bahan bacaan ni, yang langsung tak baca apa-apa ni, 100, dia akan tolak dengan semua nilai yang ada pada gambar rajah van. Okay, so dia 100 tolak 30 tolak 13 tolak 9 tolak 5 tolak 3 tolak 4 tolak 2. Okay. So, kita akan dapat jawapannya 34. So, maksud dia 34 orang yang tidak membaca apa-apa bahan bacaan. Okay, sekian. Terima kasih. Okay, jadi maksudnya kita telah pun habis untuk subtopik yang kedua dalam operasi set, iaitu kesatuan